Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Puan Atira dan rakan-rakan sekalian. Saya Nur Azra Azira binti Muhammad Hadiah 2903. Dalam kehidupan hari ini, isu berkaitan kewangan bukan lagi satu perkara yang asing, di mana bayangkan pendapatan kita meningkat setiap tahun. Akan tetapi dalam masa yang sama berlaku peningkatan terhadap harga barang dan perkhidmatan. Persoalannya di sini ialah, adakah peningkatan pendapatan dapat mempengaruhi peningkatan taraf hidup atau hanya sekadar untuk menampung kos taraf hidup yang semakin tinggi. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan kos taraf hidup kajian yang berkaitan kos taraf hidup tinggi di Malaysia, pertemuan pendapat isi rumah yang perlahan atau taraf hidup yang meningkat, iaitu daripada Jurnal Ekonomi Malaysia pada tahun 2018 dan penulisnya ialah Muhammad Amin Abdul Wahab. Seterusnya, pertama sekali ialah berkaitan isu kajian, di mana terdapat peningkatan harga barang dan perkhidmatan. Harga barang dan perkhidmatan ketara, di mana ianya memberi kesan yang sangat tinggi kepada pelbagai golongan, terutamanya golongan B40, dan mewujudkan jurang ekonomi yang sangat melebar. Seterusnya, isu seterusnya ialah pendapatan meningkat namun tekanan hidup masih tinggi. Seterusnya, objektif kajian ini ialah untuk mengkaji faktor peningkatan kos hidup dan menganalisis cara perbelanjaan isi rumah, di mana ianya menjadi isu yang sangat ketara pada hari ini. Okey, seterusnya, metodologi kajian ini melalui penyelidikan untuk mendapatkan data sekunder dari soal selidik seramai 659 responden untuk mendapatkan data primer dan analisis bagi regresi siri masa dan penduduk. Seterusnya, dapatan kajian ini yang pertama ialah pendapatan meningkat lebih cepat berbanding inflasi, di mana secara teorinya isi rumah dapat melakukan perbelanjaan dengan mudah kerana mereka mempunyai kelebihan, iaitu pendapatan tinggi berbanding dengan harga barang. Okey, seterusnya, perbelanjaan isi rumah meningkat tinggi di mana perbelanjaan tidak hanya fokus kepada keperluan asas, akan tetapi perbelanjaan sampingan seperti hiburan ataupun pendidikan. Seterusnya, perbelanjaan meningkat sebenarnya mengikut golongan masing-masing. Seperti perbelanjaan bagi B40 fokus kepada pengangkutan, M40 kepada makanan dan perumahan, akan tetapi T20 stabil kerana mereka bijak dalam pengurusan keuangan seperti penyimpanan. Okey, seterusnya, kekuatan. Kenapa saya memilih jurnal ini? Kerana perspektif baru yang terdapat dalam isu kos taraf hidup, di mana tidak hanya mengaitkan kepada inflasi, akan tetapi juga mengaitkan taraf hidup dan cara perbelanjaan. Dan seterusnya, penggunaan data dalam jurnal ini secara luas, di mana tidak hanya fokuskan satu kaedah dan memudahkan pengkaji untuk menganalisis lebih banyak data. Dan seterusnya, cadangan. Berdasarkan kajian ini, terdapat beberapa cadangan yang boleh dikemukakan. Yang pertama sekali, intervensi kerajaan kawal kos rumah seperti memberi subsidi ataupun mewujudkan rumah mampu milik. Dan seterusnya ialah dasar bantuan B40 dan M40, di mana kerajaan boleh membantu dari segi perbelanjaan ataupun dari segi membuat pinjaman. Okay, seterusnya, kesimpulan yang dapat simpulkan daripada kajian ini ialah kos taraf hidup yang meningkat bukan hanya disebabkan isu inflasi ataupun peningkatan harga barang, akan tetapi gaya hidup dan peningkatan taraf hidup yang tinggi menjadi faktor utama dalam peningkatan kos taraf hidup. Selain itu, kita kena maklum bahawa pendapatan yang tinggi tidak semestinya memberi taraf hidup yang selesa, tetapi juga mempengaruhi perbelanjaan yang meningkat dengan lebih cepat pada hari ini. Sekian, itu sahaja dari saya. Okey, baik, terima kasih. Okey, soalan saya ialah apakah yang boleh dilakukan oleh ketua keluarga untuk memastikan keluarga mereka ini dapat survive dalam ekonomi ataupun kos barang yang semakin meningkat. Terima kasih atas soalan yang dikemukakan Puan Atira. Okey, soalan tersebut yang berkaitan dengan apakah ketua keluarga, seperti kita tahu ketua keluarga kita adalah seorang ayah, yang mana kebanyakan daripada kita ayah kita mempunyai pendapatan yang tetap, akan tetapi berkemungkinan pendapatan tidak cukup untuk menampung kos taraf hidup, lagi-lagi banyak tanggungan. Jadi cara untuk mengatasi masalah tersebut, ketua keluarga boleh membuat kerja sampingan seperti membuat jualan secara dalam talian ataupun membuat pengantaran makanan secara bergaji. Itu
Okey, terima kasih.